Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, selamat datang untuk product training hari ini. Okey, untuk minggu ni product training dalam bahasa Melayu. Okey. So selalunya memang setiap hari Selasa pukul 3 petang kita akan ada product training untuk Island A Senior bagi akaun murid dan juga bagi akaun ibu bapa. Dan pada hari Khamis juga pada pukul 3 petang kita ada product training untuk Island A Senior bagi akaun guru dan juga bagi Island East Junior bagi akaun anak dan ibu bapa. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan ke, pertanyaan ke, bolehlah terus tanya nanti dekat saya. Mungkin boleh type dalam chat box ataupun boleh unmute Zoom, boleh terus tanya apa-apa yang ingin ditanyakan. Okey, sebelum tu siapa yang tak kenal saya, nama saya Muhammad Arif, boleh panggil saya Arif. Saya adalah Island East Technical Officer. Okey, kalau pertanyaan ke soalan ke boleh terus direct kepada saya. Alright, sebelum tu saya nak tanya, boleh dengar ke suara saya ni? Ada siapa-siapa boleh respon? Boleh dengar, boleh dengar. Okey, terima kasih cikgu. Alright. Ya, clear. Okey. Alright, so nanti kalau tuan-tuan ada puan ada soalan boleh terus tanya. Okey, untuk sesi product training hari ini kita akan pergi ke ada 3 bahagian lah. Okey. Bahagian pertama pengenalan mengenai Island A Senior. Bahagian kedua berkenaan dengan akaun murid dan bahagian ketiga berkenaan akaun ibu bapa. Okey, so kita akan pergi ke satu sesi dulu. Okey, so sebelum saya mulakan sesi pertama, bagi saya share dulu skrin. Okey, so kita ke perkenalan Island East dululah. Okey. Selalunya ramai akan tanya saya, Encik Arif, macam ni saya nak guna Island East ni? Macam ni saya nak cuba percubaan 7 hari ni? Mudah saja. Mula-mula perlu pergi kita punya website. Okey, ini website kita www.islandeast.com. Kemudian akan nampak macam ni. Okey, boleh daftar secara percuma. So untuk untuk yang sebelah kiri ni kita panggil dia Island Ace Junior. Island Ace Junior ni untuk pengguna daripada darjah 1 hingga darjah 1 hingga darjah 3. Dalam ni hanya ada akaun anak dan akaun ibu bapa sahaja. Dan kemudian yang sebelah kanan ni, ini kita panggil Island Ace Senior. Island Ace Senior ni untuk pengguna daripada darjah 4 hingga tingkatan 5. So dalam Island Ace Senior ni, okey, dalam Island Ace Senior ni dia ada 4 akaun sebenarnya. Akaun murid, akaun ibu bapa, akaun guru dan juga akaun dewasa. Okey. Sekejap ya bagi saya. Okey. Kemudian kan, kadang-kadang ramai nak tanya, kalau saya nak pergi Island Ace Senior ni saya nak cuba 7 hari macam mana? Terus pergi kat sini daftar sekarang. Okey. Ataupun sebelum tekan dekat ni lah, dekat logo ni pun boleh juga. So bila tekan dia akan terus pergi ke website Island Ace Senior. Okey, ini yang belah atas kiri ni boleh nampak ini kita punya moto lah, UM Learning Platform, a hybrid approach to revision online dan offline. Okey, M Learning ni maksudnya mobile learning. So dalam mobile learning ni dia boleh guna pelbagai device, boleh gunakan smartphone, boleh gunakan tablet, komputer ataupun laptop. Dan juga untuk Island Ace ni, Island Ace Senior ni hanya untuk Island Ace Senior ni kita ada berikan pengguna 2 akses. Pengguna boleh gunakan secara online dan juga pengguna boleh gunakan secara offline. Online ni macam mana? Online ni kena gunakan internet lah. Yang offline ni tanpa internet pun boleh gunakan. Selalu orang tanya, kalau saya nak gunakan offline macam mana? Mula-mula perlu download dulu apps. Okay? Apps tersebut boleh download dekat Play Store kalau gunakan Android dan juga App Store bagi menggunakan Apple. Okey, dia ada 2 apps sebenarnya, Island Ace untuk murid, Island Ace Guru untuk guru lah. Okey, so untuk ibu bapa tak ada offline, hanya murid dengan guru saja ada yang offline tadi. Okey, so bila dah download apps tersebut, contohlah download apps tersebut dekat tablet kan. So bila dah download app tersebut, nanti dia akan ada buka je app tersebut, nanti dia akan minta masukkan ID pengguna dengan kata laluan. Lepas dah masukkan ID pengguna dan kata laluan, pergi kat bahagian menu, lepas tu tekan download, kemudian kan, okey, lepas tekan download tersebut, kandungan tersebut akan download dekat dalam device tu ataupun saya gunakan contohlah tadi tablet kan, dia akan download dekat dalam tablet tu. Terus dah boleh guna dah. Contohnya lah tiba-tiba lah kan, esok tak ada internet kan, boleh dah gunakan dalam tablet tu. Pertama kali perlukan internet lah untuk download. Lepas dah download dah tak perlu gunakan internet. Tetapi dalam offline apps tersebut ada kekurangan lah. Okay? Dalam offline apps tersebut kita hanya menawarkan 2 fungsi saja. Kita menawarkan nota dan juga practice objektif.
Okey. Ramai yang tanya, kenapa yang offline tu ada 2 fungsi saja? Sebab 2 fungsi tersebut, saiz apps tersebut dah 2 gig. Sebab kita tak boleh nak masukkan semualah. Sebab tu kalau ada pengguna kata saya nak gunakan contoh, saya nak jawab kertas ujian, nak buat pertemuan macam mana? Yang itu semuanya kena buat dalam online. Ni dalam website ni. Okey, hanya dalam online saja. Dalam website saja boleh gunakan yang semua. Dalam offline tu hanya ada 2 fungsi saja. Sebab itu macam emergency ke tak ada internet kan, internet slow, boleh gunakan offline. Okey. Dan kemudian kan, kalau tak tahu nak gunakan Island Ace, jangan risau, kita ada video panduan. Tekan je video panduan ni, nanti dia akan pergi ke sini. Lepas tu boleh pilih nak tengok video panduan yang mana. Akan guru ke, murid ataupun ibu bapa. Okey. Sebab dekat sini lepas contoh saya pilih murid kan, setiap satu fungsi tu kita ada satu video panduan. Kalau tak tahu guna, boleh tengok video tersebut. Contoh kalau saya scroll ke bawah kan, contoh saya tak tahu nak gunakan nota. Apakah fungsi ada dalam nota ni? Boleh tengok video tersebut. Okey. Contoh nak besarkan pun boleh full screen. Okey. Macam tu. So dia ada suara lah soalnya sebab saya pakai headphone, tuan-tuan tak boleh dengar. Okey. Kalau tuan play kat sini nak akan dengar suara, lepas tu boleh nampak lah mouse tu dia gerak tekan mana-mana. Okey. So jangan risau. Memang setiap satu fungsi kita ada satu video. So rasanya kita ada lebih daripada 50 video panduan ni kat sini. Okey. Contohnya kalau dah pergi product training, mungkin terlupa, boleh refer balik untuk video panduan ni untuk nak tahu lebih lanjut. Okey. Alright, so ini video panduan. Kemudian kan kita ada juga soalan lazim lah yang selalu customer ataupun prospek tanya kan. Sebagai contoh dia tanya apa itu Island Ace? Boleh terangkanlah. Island Ace merupakan platform pengajaran dan pembelajaran hybrid. Okey. Bukan saja boleh gunakan secara online, gunakan internet, dan juga boleh gunakan tanpa internet offline. Okey. Mudah saja, boleh akses di mana-mana saja. Dan pelbagai lagi lah soalan yang boleh dapatkan kat sini. Syarikat mana yang buat, siapakah pengguna Island Ace, berapakah jumlah akaun, okey. Apakah silibus yang kita berikan, apakah fungsi yang kita berikan dalam Island Ace ni, dan pelbagai lagi. Package, subjek, tapi rasanya ramai yang nak tahu nombor yang 14 lah, ni yang paling penting lah. Okay. Adakah ada perkhidmatan selepas jualan? Okay. Kalau customer ataupun prospek baru, kalau ada tiba-tiba ada masalah kan masa gunakan Island Ace, ataupun ada pertanyaan lebih lanjut, boleh terus direct kepada kita punya technical support. Okay. Technical support kita boleh dihubungi melalui email, boleh hantar ke email kita inquiry@islandace.com, ataupun boleh terus direct ke office number kita, ataupun juga nak respon lagi cepat, boleh hubungi kita punya mobile technical support. So dekat mobile technical support ni boleh call, boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh Telegram, Viber, WeChat ataupun Line. Okay. Kalau ada customer ada masalah waktu malam, boleh terus WhatsApp kita, esok pagi waktu bekerja kita akan respon. Tapi untuk technical support kita ni hanya beroperasi Isnin hingga Jumaat, okay, kecuali cuti umum, 8.30 pagi sampai 5.30 petang. Okay. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, hantar je WhatsApp ke Telegram ke, esoknya kita akan respon secepat yang mungkin. Okay. Kemudian kan, boleh scroll ke bawah lagi, boleh nampak dekat sini, browser yang di-showkan Google Chrome. Apa ni? Okey. Untuk menggunakan Island Ace, tak kisah boleh gunakan pelbagai device, tapi pastikan setiap kali nak masuk Island Ace ni kena guna melalui Google Chrome. Okey. Google Chrome ni kalau gunakan komputer, laptop boleh download dari sinilah. Tekan je boleh download. Ataupun kalau gunakan smartphone dan tablet kena download Google Chrome apps daripada Play Store ataupun App Store. Okey. Kita tak galakkan pengguna untuk menggunakan browser selain Google Chrome. Okay, sebagai contoh macam Mozilla, Safari ataupun Internet Explorer kan, kita tak galakkan sebab kita takut pengguna akan menghadapi masalah bila menggunakan browser yang lain. Sebab tu kita hanya syorkan pengguna untuk menggunakan Google Chrome sahaja. Okay, pastikan gunakan Google Chrome setiap kali nak menggunakan Island Ace. Dan kemudian kalau nampak sebelah kiri ni, ini adalah official video kita. Belah kanan ni adalah testimoni daripada ibu bapa yang anak dia menggunakan Island Ace. Kemudian kalau scroll ke bawah lagi, boleh nampak kat sini interaksi antara akaun murid, guru dan ibu bapa. Okay. Contohlah kalau murid tu dah jawab soalan, dapat markah, dapat result dan nampak kelemahan dia, ibu bapa punya akaun pun boleh nampak. Dan juga kalau murid ni join ke kelas guru, guru pun boleh nampak kelemahan murid tersebut. So dalam satu platform ni dia boleh, data tu akan synchronize. Nanti saya akan tunjukkan macam mana ibu bapa boleh tengoklah kelemahan murid melalui akaun ibu bapa. Dan kemudian kan, bila scroll ke bawah, boleh nampak ni
Okey, ini adalah silibus yang kita tawarkan. Okey. Sekarang kita menawarkan 100% silibus KSSR Sains Makan, KSSR, KSSM dan KBSM silibus. Dan juga kita menawarkan konsep I-Think. Okey, dekat sekolah dia panggil I-Think. Mungkin ramai yang tahu dia adalah peta minda ataupun mind map. Okey. So I-Think ni pun kita ada berikan dan hanya kita saja yang ada I-Think digital ni. Okey, satu-satunya kat Malaysia ada I-Think digital ni hanyalah daripada Island East sahaja. Dan juga kita menawarkan soalan KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, dan juga kita ada PBD dan PS. PBD bermaksud pentaksiran bilik darjah, ini untuk darjah 4, pentaksiran sekolah, dan juga kita menawarkan kertas model. Okey. Dan juga untuk peperiksaan besar macam UPSR, PT3 dan SPM, mereka akan menerima kertas percubaan. Okey. So kertas percubaan ni macam soalan ramalan lah apa yang akan keluar untuk UPSR, PT3 dan SPM tersebut. Okey. So semuanya ada dalam Island East. Dan kemudian kan bila scroll ke bawah boleh nampak ni, ini adalah 9 fungsi utama yang ada di dalam Island East. Yang pertama kita menawarkan nota. Okey, nota yang mengikut ataupun berdasarkan silibus dan topik dalam buku teks. Okey. Kita juga menawarkan peta minda. Okey, dalam peta minda ni boleh masukkan video, audio, gambar dan sebagainya. Okey. Dan juga kita menawarkan penilaian. Ini soalan-soalan. Setiap soalan ni pun kita siap pecahkan lagi. Kita ada soalan objektif, subjektif, pentaksiran bilik darjah, pentaksiran sekolah, ujian lisan dan kertas ujian. So dalam ni pengguna kalau dia PD3 dia akan dapat pentaksiran sekolah dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut. Dan kemudian kan, okey, kita ada menawarkan fungsi kemajuan. So fungsi kemajuan ni macam report card. Dia akan tunjukkan kelemahan murid tersebut dekat topik mana, bila masa dia buat, pukul berapa. So dekat sini report ni akan ibu bapa boleh tengok dan juga kalau dia join kelas guru, guru pun boleh nampak kelemahan murid tersebut. So data tu dia akan synchronize. Okey. Dan yang kelima, kita ada ganjaran. Ini untuk main permainan lah, untuk release stress, kita tawarkan ganjaran. So boleh memainkan permainan tersebut. Tetapi sebelum nak mainkan permainan tersebut, kena ada coin, okey, ataupun wang maya. Okey. So macam mana dapatkan wang maya tersebut? Kena perlu jawab soalan. Lagi banyak soalan dijawab dengan betul, lagi banyak wang maya akan diterima. Kalau lagi banyak jawab soalan lagi salah, lagi banyak wang maya akan ditolak daripada akaun tersebut. Okey. Dan yang nombor 6, kita menawarkan 3 jenis kamus dalam akaun. Okey. Kita ada kamus Dwi Bahasa, kamus Tri Bahasa dan kamus Bahasa Cina dalam Island East ni. Okey. Dan yang nombor 7, okey, kita menawarkan video pengajaran. Tapi untuk video pengajaran ni hanya untuk tingkatan 5 saja untuk tahun ini. Okey. Dalam video pengajaran ni hanya untuk 4 subjek, matematik, biologi, kimia dan fizik. Okey. Dalam video tu ada doktor, dia akan explain lah cara menjawab yang lebih mudah untuk lebih faham. Okey. Kemudian kan bagi package-package yang lain daripada darjah 4 hingga tingkatan 4, kita ada juga jenis video, itu kita panggil dia sebagai kursus kilat. Okey. So kursus kilat tersebut, okey, dalam akaun kan, dia setiap bulan akan menerima satu video baru. Okey. Kursus kilat tersebut setiap bulan akan terima satu video. Dalam video tersebut dia ada hanya untuk 2 subjek saja, sama ada sains ataupun matematik tambahan. Dia adakan doktor juga akan explain ataupun terangkan cara menjawab soalan. Okey. Dan kemudian yang nombor 8, kita ada aplikasi Mudah Alih. Ini yang offline apps tadilah. Okey. So boleh gunakan offline apps, hanya perlu download daripada Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, kita ada fungsi tugasan. Sekiranya murid-murid join kepada ataupun masuk kepada kelas guru, guru boleh memberikan tugasan. Tugasan seperti apa? Guru boleh memberikan tugasan seperti soalan objektif dan soalan subjektif kepada murid mereka. Dan automatik sistem boleh tandakan. Okey. Dan juga guru boleh memberikan tugasan I-Think ataupun peta minda kepada murid mereka, ataupun guru nak lebih
advance, okey, guru juga boleh menghantarkan nota mereka kepada murid. Gunakan akaun guru saja boleh hantar nota kepada akaun murid. Lagi satu, kita ada fungsi tugasan, tapi ini hanya untuk akaun ibu bapa saja yang mempunyai anak daripada darjah 4 hingga tingkatan 3. Fungsi tugasan ni, soalan-soalan tersebut kami akan buatkan untuk ibu bapa. Ibu bapa hanya perlu hantar saja. Okey. So fungsi tugasan ni akan ada di dalam akaun ibu bapa setiap bulan, okey, kecuali di bulan Disember, pada minggu keempat. Okey, pada setiap minggu keempat dia akan keluar daripada dalam akaun ibu bapa. Ibu bapa hanya perlu hantar tugasan tersebut sahaja. Okey, sebab kat sini kita nak ada engagement lah antara ibu bapa dan anak ataupun murid tersebut. So nanti bila ibu bapa hantar soalan, murid tu akan nampak dalam akaun, dia akan nampak, wah, ayah aku hantar soalan, oh ibu aku hantar soalan kan. Tapi sebenarnya ibu bapa hanya tekan hantar saja. Soalan tersebut kita akan buatkan, ibu bapa hanya perlu tekan hantar. Ini adalah fungsi bonus lah yang kita berikan bagi akaun ibu bapa. Dan kemudian kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan scroll lagi ke bawah, boleh nampak ni, okey. So yang ini adalah package dan subjek yang kita tawarkan. So untuk IELTS ini ni hanya ada 4 package sahaja. Untuk SK kita menawarkan 4 subjek. Untuk SJKC kita menawarkan 5 subjek. Bagi PT3 kita menawarkan 6 subjek. Dan untuk SPM package kita menawarkan 13 subjek. Sebagai contoh, kalau register sebagai tingkatan 4, automatik 13 subjek ni terus akan masuk dalam akaun yang didaftarkan tersebut. Okey. Kadang-kadang ramai akan tanya, adakah IELTS sini ni menawarkan DLP ataupun Dwi Bahasa kan? Okey. Kita ada menawarkan Dwi Bahasa. So Dwi Bahasa tersebut kita buat masa ini hanya menawarkan bagi sekolah menengah sahaja dan juga sekolah rendah bagi tahun 1. Okey. Dwi Bahasa itu untuk apa? Untuk 6 subjek sebenarnya. Untuk sains, matematik, biologi, kimia, fizik dan maths. So boleh nampaklah macam ni, kalau nampak ni sains ni bahasa Melayu kan, bawah dia ada English. Maksudnya kita ada tawarkan Dwi Bahasa. Okey. So buat masa ni macam saya ulang lagi sekali, kita hanya menawarkan bagi sekolah menengah dan tahun 1 sahaja buat masa ini. Okey. Alright. So kemudian kalau scroll ke bawah lagi, sekiranya siapa-siapa nak belajar New York City English, dalam IELTS pun kita ada tawarkan dalam Learning Aid. Okey. Hanya dapatkan video tu saja, okey, dalam Learning Aid nanti. Okey, nanti saya akan tunjukkan dalam akaun berapa macam mana dapatkan New York City English tersebut. Bila scroll ke bawah lagi, boleh nampak kan, yang belah kiri ni adalah IELTS card. Yang inilah yang akan mengaktifkan akaun-akaun tersebut. Sebab bila daftar IELTS, automatik akaun tersebut adalah akaun percubaan 7 hari. Selama percubaan 7 hari itu tersebut hanya akan nampak beberapa topik sahaja. Lepas 7 hari, akaun tersebut dah tak boleh digunakan. So kalau nak continue ataupun nak sambungkan, nak tengok topik yang seterusnya dan yang lengkap kan, kena perlu melanggan. So bila nak melanggan, untuk akaun murid dia boleh pilih lah. Okay? Boleh pilih sama ada nak menggunakan 180 hari punya kad atau 365 hari. Okay? Untuk murid ada 2 kad, 180 hari atau 365 hari. Bagi akaun guru, dia hanya ada 1 kad saja, 365 hari. So pastikan beli kad yang betul lah. Kalau akaun murid, beli akaun murid. Kalau akaun guru, beli akaun guru sahaja. Dan kemudian kalau boleh, sila follow kita punya media sosial macam Facebook, Twitter dan YouTube. Okay? Ataupun boleh follow Instagram kita, Sasbadi Online. Okay? Kenapa perlu follow? Sebab setiap minggu kita ada kemas kini dalam IELTS. Mungkin terlepas pandang, mungkin bukan setiap hari masuk dalam IELTS kan. Boleh follow media sosial kita untuk tahu apa yang kita kemas kini pada minggu tersebut. Okay? Boleh follow media sosial macam Facebook, Twitter, YouTube ataupun Instagram. Dan kemudian sekiranya nak tukar sistem bahasa, contoh dalam bahasa Melayu kan, nak tukar bahasa lain, boleh kat bawah ni, tekan Malay, English ataupun Chinese. Tekan Chinese, bahasa sistem tersebut akan tukar jadi Chinese. Okey. Itu saja untuk pengenalan IELTS. So far macam mana? Okey ke? Adakah saya terlalu laju sangat? Ada apa pertanyaan ke untuk pengenalan IELTS buat masa ni? Okey. So kalau ada soalan, mungkin saya laju sangat ke, boleh minta saya slowkan lah. Okey.
Alright, so kemudian kan, okey, selalunya akan tanyalah, macam mana saya nak daftar 7 hari percubaan ni? Mudah saja. Hanya perlu pergi ke sini, okey. Pengguna baru daftar. Tekan, lepas tekan dia akan pergi kat sini, dia akan nampak. Pilih akaun yang mana nak didaftarkan. Kena tahu untuk percubaan 7 hari tersebut hanya ada untuk 2 akaun sahaja. Akaun murid dan akaun guru. Okey. Akaun murid dan akaun guru ada percubaan 7 hari sebab dalam 2 akaun ni ada kandungan. Bagi akaun ibu bapa dan akaun dewasa ni tidak ada kandungan. Okey. So pastikan kalau nak daftar akaun murid, tekan akaun murid. Kemudian dekat sini kena masukkan semua bahagian dengan selengkap-lengkapnya. Okey. Yang pertama dia akan minta agent code. Boleh nak daftarkan sebagai tu, just masuk kat sini, just perlu daftar saja puan. Okey. So bila dah daftar tersebut, boleh dapatlah percubaan 7 hari. Okey. Kat sini percubaan 7 hari ni kena masukkan selengkap-lengkapnya. Ya, macam ni yang ni boleh daftarkan untuk pengguna lah ataupun boleh minta pengguna untuk daftar sendiri. Boleh ikut cara kaedah lah mana yang satu yang sesuai. Okey. Sebab kat sini siapa-siapa pun boleh register percubaan 7 hari. Daftar percubaan 7 hari ni. Hanya perlu masukkan dekat sini maklumat dengan selengkap-lengkapnya. Alright, sama-sama. Alright, so sekarang kan kalau nak daftar macam mana, pertama sekali kena ada code agent. Kalau tak ada code agent, just type Mindtech sajalah. Boleh tengok kat ayat bahagian bawah tersebut. Okay. Kemudian dekat sini ID pengguna. ID pengguna ni apa? ID pengguna ni macam nama samaran, okay, yang boleh senang diingatkan. Contoh nama ke, contoh saya letak nama Amanda. Okay. Sistem akan check dulu sama ada boleh guna tak. Tak boleh guna. Okay. Sebab ID pengguna Amanda ni dah digunakan orang lain. So kat sini kena mungkin campurkan huruf dengan nombor ke. Contoh saya letakkan nombor pula Amanda 753. So sistem akan check dulu. Baru boleh. Okay. Sebab kena tahu ID pengguna ni unik. ID pengguna, satu akaun ID pengguna hanya untuk satu akaun sahaja. Okay. Right. Kalau tak ada code agent, just masukkan Mindtech saja tuan. Okey, tak ada code agent, just masukkan Mindtech. Boleh baca bahagian bawah ni lah. Okey, ada punya arahan dia. Kemudian kan dekat sini masukkan kata laluan. Okey, ikut terserah nak masuk kata laluan apa. Kemudian type semula kata laluan untuk confirmation. Kat sini nama penuh murid, jantina murid, tarikh lahir murid. Okey. Email murid dengan nombor telefon murid. Kalau murid tak ada email dengan nombor telefon, masukkan maklumat ibu bapa punya. Kemudian dekat sini negeri sekolah saya. Negeri sekolah saya ni maksudnya sekolah anak tersebut atau murid tersebut dekat negeri mana. Contoh kalau dia duduk dekat Selangor tapi sekolah dia berasrama dekat Johor, kena pilih Johor, ikut sekolah dia. Okey. Kemudian dekat sini nama sekolah saya. Sekolah saya ni apa? Sekolah saya ni maksudnya murid tersebut nama sekolah dia. Hanya perlu type sajalah. Contoh nama sekolah dia MRSM Batu Pahat. Kalau ada, pilih je, tekan kat sini, pilih. Okay, baru sistem boleh detect. Kemudian kelas tahun 2020. Dia kelas apa? Contoh tahun ni dia tingkatan 2. Pilih tingkatan 2. Okay. Kemudian nama kelas. Nama kelas apa? So nama kelas ni kan, okay. So nama kelas ni ikutlah nama kelas kat sekolah dia. Kemudian captcha ikut box yang bawah ni. Okay. Kemudian baca kita punya terma dan syarat dengan dasar privasi kita. Kalau setuju, tekan setuju dan kemudian daftar. Kejap saja, tak sampai 5 minit dah boleh daftar satu akaun. Okey. Kat sini paling pentinglah antara tiga ni, negeri, sekolah saya dengan kelas. Bila dah pilih ni kan, baru sistem akan detect murid ni akan dapat package apa. Contoh kalau murid ni tingkatan 2, dia hanya akan dapat kandungan tingkatan 1 dan 2 sahaja. Kadang-kadang customer tanya kenapa tak dapat kandungan tingkatan 3? Sebab dia tak belajar lagi dan kita takkan berikan. Okay? Sebab kita nak fokus apa yang dia belajar sahaja. Sebagai contoh, saya dah ada akaun murid kan. Saya hanya perlu log masuk. Masukkan ID pengguna murid.
kata laluan dan kemudian saya tekan log masuk. Okey. So okey, so ini adalah akaun murid. Contohlah kalau tuan-tuan dengan puan-puan baru daftar kan, bila masuk ni automatik akaun tersebut percubaan 7 hari. Dah terus boleh guna dah kat bahagian atas ni. Dah boleh baca nota, boleh buat peta minda dan sebagainya. Contoh kalau nak tengok nota kan, saya tekan nota. Kemudian saya pergi contoh sejarah. Contoh di daftar tingkatan 2, dia hanya akan dapat topik tingkatan 2 ni separuh sahaja. Yang lain tu kita kuncikan sebab dia akaun percubaan 7 hari. So selama 7 hari tu dia akan dapat beberapa topik saja. So dia boleh tengok dululah, boleh tengok nota, boleh tengok peta minda, boleh jawab soalan pun boleh. Kecuali percubaan 7 hari tersebut tak boleh jawab kertas ujian. Kertas ujian ni bila melanggan baru boleh jawab. Okey. Dah boleh tengok kelemahan, nak main game pun boleh. Okey. So itu adalah kekurangan lah kalau akaun percubaan 7 hari. Tapi masih boleh rasalah pengalaman menggunakan Island Ace. Sebagai contoh kan, ini bila dia daftar boleh nampaklah bahagian atas ni nama sekolah, bawah ni nama murid, okey, bawah ni dia punya tahap dia. Kalau murid ni tingkatan 2 dia akan tunjuk tingkatan 2. So sebelah kiri ni kan dia ada permintaan jadi rakan. Apa ni permintaan jadi rakan? Dia macam Facebook juga. Boleh add kawan-kawan, okey. Kalau kawan-kawan add boleh terima ataupun batalkan. Ataupun nak cari kawan dekat sini boleh. Carian rakan ni just masukkan nama kawan dia lah. Apa contoh saya letak Cempaka. Tekan ada, tekan je kat sini dah boleh add kawan. So apakah kelebihan mereka kalau jadi kawan? Contoh macam ni, Aini ni kawan dengan Amanda kan. Amanda kawan dengan Aini ni, setiap kali aktiviti yang Aini buat Amanda akan tahu, ataupun siapa-siapa kawan dengan Aini akan nampak aktiviti yang dia buat. Contoh 5 hari lalu Aini ada buat tugasan subjektif sejarah. Siapa-siapa kawan dengan Aini ni akan dapat maklumat tersebut. Okey. Kadang-kadang customer ada, ibu bapa dia tanya, adakah mereka dibenarkan untuk chatting ataupun untuk bermesej antara satu sama lain? Yang itu kita tidak benarkan. Kita hanya benarkan mereka untuk tengok aktiviti kawan-kawan mereka sahaja. Okey. Kemudian kan kalau sebelah kiri ni boleh nampak yang pertama ni kamus dui bahasa. Tekan kamus dui bahasa ni kita ada. Boleh pilihlah nak Malay to English ataupun English to Malay. Sudah akan ada. Dan kemudian kan kamus yang kedua ni adalah kamus tri bahasa daripada English to Malay to Chinese. Okey. Dan kamus yang ketiga adalah kamus bahasa Cina. Bahasa Cina ke bahasa Cina. Dan yang terakhir sekali kat ini adalah whiteboard. Okay. So whiteboard ni yang selalu digunakan oleh guru-guru lah. Okay. So kalau guru nak gunakan whiteboard untuk mengajar, tekan je active whiteboard. Kemudian pilih color. Contoh saya ambil color merah. Kemudian masa cikgu mengajar macam sekarang kan banyak belajar daripada rumah. So cikgu just buka akaun dia, sharekan ikon Island, website Island Ace ni. Dia buka share screen ataupun contoh gunakan Zoom ataupun Google Meet. Share screen, lepas tu dah boleh gunakan whiteboard ni. Lepas tu dah boleh dah mengajar. Nampak? Okay, ada boleh buat macam ni. So murid lebih faham. So kandungan dalam Island Ace ni dah tersedia ada dah. Guru tak perlu nak cari kandungan-kandungan lain. Okay. Kemudian kalau guru tak nak gunakan whiteboard ni pun boleh. Tekan je exit. Dia akan hilanglah whiteboard tersebut. Okay. Kemudian kan bawah gambar ni dia ada kedudukan bulanan. Okay. So kedudukan bulanan ni dia ada untuk dua kategori. Satu mengikut sekolah dia dan satu ikut merupakan seluruh Malaysia. Okay. Seluruh Malaysia ikut package. Kalau ada package PT3, akaun murid PT3 saja akan ditunjukkan. Okay. Contohnya sekarang untuk kedudukan bulanan sekarang bulan November. So Amanda ni di kedudukan 674. Kenapa dapat 674? Dia hanya dapat skor 85 saja. So kalau nak tengok, kalau ingin lihat keseluruhan rekod kan, tekan je dekat sini, lihat semua. Okey, kemudian kat sini boleh nampak kedudukan bulanan November. Semua ni adalah live account. Boleh nampak daripada Kedah, daripada Terengganu, Kuala Lumpur, Johor, Pahang, Sarawak, Negeri Sembilan, okay, Sarawak pun ada dan sebagainya. Ini semua yang akaun yang aktif menggunakan pada bulan November ini. Okay. So yang pertama sekali, okay, murid ni lah, saya minta maaf lah saya tak boleh bahasa Chinese kan. Ini murid ni nombor 1, okay, daripada negeri Kedah. Macam mana kita
dapatkan murid ni nombor 1. Yang pertama kita akan kirakan berapa banyak A yang dia dapat. So maksudnya murid ni dia dapat 731 A. Okey, macam ni kita kira A senang saja. 80 markah ke atas dia akan dapat 1 A. So maksudnya murid ni sudah dapat sudah jawab 731 set soalan yang dia dapat A. Okey. Kemudian kan kita kirakan skor dia. Skor dia 78,770. Skor ni apa? Setiap satu set soalan kita akan jumlahkan. Contoh set soalan pertama 80 markah, set soalan kedua 50 markah, kita akan jumlahkan. Okey. Yang ini rekod ni baru untuk sampai hari ni. Baru hari ni baru 17 hari bulan. Okey. Baru 17 hari bulan. Dalam masa 17 hari ni murid ni dah jawab, kalau tengok skor ni mungkin kemungkinan dah lebih 800 set soalan. Sebab tak mungkinlah setiap satu set dia akan dapat A kan. Okey. Dan kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan murid ni, boleh tekan gambar murid ni. Dia akan automatik pergi ke page murid tersebut. Kemudian dia akan nampaklah murid ni daripada mana. Sekolah SMK Kulim, tingkatan 1. Okey. Tadi 1 jam lalu dah dia on main game je. Okey. Alright. Kemudian kalau nak tu nak tambah rakan macam ni lah, tekan tambah rakan. Kalau tak nak boleh cancelkan, batalkan. Okey. Ataupun kemudian saya pergi ke laman utama balik. Alright. So inilah kelebihan bagi bahagian laman utama. Dan sebagai contoh kan, kadang-kadang kalau nak masukkan gambar ni kat bahagian mana? Dia nak masukkan gambar profile ni dekat bahagian menu ni. Tekan menu, tekan edit profile. Kemudian kat sini boleh masukkan gambar, masukkan maklumat lah. Apa yang tadi masa pendaftaran tu salah masukkan, dekat sini boleh betulkan. Okey. Lepas tu kalau betul dah masukkan balik dan terus tekan kemas kini. Okey. Kemudian kalau nak tukar kata laluan boleh dekat sini, tekan tukar kata laluan. Kemudian masukkan kata laluan lama, kata laluan baru dan type semula kata laluan. Okey, nanti dia akan tukar kata laluan baru. Dan juga sekiranya lah kalau tak pasti nak gunakan fungsi apakah fungsi-fungsi yang ada dalam akaun murid ni, boleh tengok video panduan. Tekan je video panduan ni boleh tengok. Setiap satu fungsi ada satu video. Dan juga ini paling penting, langganan. Okey. So dia my akaun percobaan kan. So contoh dah langgan kan, tekan sini langganan. Okey, sebab lepas langganan akan dapat kad Island Ace. Dekat belakang kad Island Ace tu kena goreskan. Kemudian masuk kat sini tekan tambah nilai. Kemudian dekat sini masukkan kunci produk. Yang kalau belakang kad Island Ace tu ada 16 digit, masukkan 16 digit tersebut dekat sini. Kemudian captcha ikut box yang bawah. Semua dah masuk dengan betul, tekan teruskan. Lepas tu sistem akan bagi tahu akaun anda aktif. Okey. Dia akan tunjukkan berapa hari boleh digunakan. Bilakah tarikh expired ataupun tamat tempoh akaun tersebut. Okey. Dekat kunci produk ni boleh dimasukkan dalam akaun murid dan juga dia boleh dimasukkan dalam akaun ibu bapa juga. Okey. Ada dua cara lah, sama ada nak akaun murid ataupun akaun ibu bapa. Tapi akaun ibu bapa tu hanya untuk Island Ace Card 365 hari yang ada stiker exchange sahaja. Okey. Dan kemudian bila dah akaun ni aktif, barulah topik-topik yang dikunci sebelum ni akan dibuka, barulah boleh tengok semuanya. Okey. Dan seterusnya, fungsi yang seterusnya peranti saya. Apakah peranti saya ni? Tekan peranti saya. Kemudian kat sini boleh nampak kan akaun anda dihubungkan dengan peranti. Kat sini tulis iPhone. Ini apa? Sebelum tadi saya diterangkan berkenaan dengan offline apps. So dalam offline apps tersebut, bila dalam offline tanpa internet agak sukar untuk kita control security. Okay? Untuk daripada orang hack ke dan sebagainya. So salah satu kaedah untuk kita tidak nak kontrolkan security tersebut, kita lockkan akaun tu. Okay? Contoh kat sini saya gunakan iPhone, saya masuk user ID dengan kata laluan dalam app tersebut, gunakan iPhone saya. Kemudian automatic sistem akan detect saya menggunakan iPhone. Okay. Lepas tu kan, saya hanya boleh gunakan dalam iPhone tu saja. Contoh, saya ada device yang seterusnya. Mungkin device seterusnya saya ni tablet Samsung. Okay. Saya nak masukkan apps tadi dalam tablet Samsung. Saya masukkan ID pengguna, kata laluan. Kemudian sistem akan keluar mesej bagi tahu anda telah log masuk gunakan device yang lain. So dia tak benarkan. Sebab dia kunci lah untuk satu akaun untuk satu device saja. Tapi kalau sekiranya lah ada nak penukaran device
penukaran peranti ataupun peranti dia rosak kan, macam mana, mudah saja, just pergi dekat peranti saya ni, dekat sini ada satu button nama dia unlock. Okey, untuk unlock lah. Okey, tekan je unlock, baru dia freekan device tersebut, barulah pengguna boleh lock masuk menggunakan device yang lain. Contoh device kedua saya, contoh Samsung, baru boleh masuk kat Samsung. Okey, lepas tu ke contoh daripada Samsung saya nak tukar balik ke device lain, contoh Huawei. Okey, saya kena perlu cara yang sama juga, pergi kat sini tekan unlock baru boleh masuk device yang seterusnya. Okey, so dekat sini boleh nampak remaining free time apa ni. Dekat sini kita hanya benarkan pengguna setahun hanya boleh untuk lakukan penukaran selama 3 kali sahaja. Tetapi sekiranya lebih daripada 3 kali penukaran, boleh hubungi kita punya technical support kita. Nanti technical support kita akan tanya beberapa soalan untuk confirmation. Kalau semua jawab dengan betul, kita akan berikan lagi lah 3 kali semula. Okey. Dan seterusnya ada fungsi gabung ke kelas. Apa ni gabung ke kelas? So dekat gabung ke kelas ni, murid boleh masuk ke kelas guru. Macam mana murid nak masukkan kelas guru? Senang saja, dapatkan kod daripada guru. Kadang-kadang ada guru sekolah ada menggunakan IELTS, guru pusat tuition ataupun home tutor kan. Kalau murid nak join ke kelas guru, dapatkan kod daripada guru tersebut, masukkan kod dekat sini dan tekan gabungkan. Okey. So bila dah tekan gabungkan, nanti dia akan jadi macam ni lah, masuk ke kelas. Apakah benefit ataupun kelebihan murid masuk ke kelas guru ni? Macam-macam. Okey. Salah satunya, guru boleh berikan soalan. Daripada akaun guru, guru boleh berikan soalan kepada akaun murid. Lepas tu murid dah jawab, sistem akan tandakan. Dan yang juga kedua, guru boleh berikan tugasan, okey, peta minda kepada murid. Dan juga guru juga boleh hantarkan nota kepada murid. Gunakan akaun guru, hantar kepada akaun murid. So ini kelebihan lah kalau murid masuk ke kelas guru. So just dapatkan kod daripada guru-guru yang ada akaun IELTS. Okey, mungkin guru sekolah ataupun guru pusat tuition. Okey. So itu saja dalam fungsi menu. Dan kemudian kan kita akan pergi ke bahagian fungsi apa yang kita berikan dalam IELTS. So fungsi ni boleh nampak bahagian atas ni lah. Ini yang penting, nota, peta minda, penilaian, kemajuan dan ganjaran. Contoh nak pergi nota. Nota ni ada dua fungsi. Okey, dalam nota ada dua fungsi. Satu nota, ini nota daripada kita, Sasbadi Online. Nota tambahan ni daripada guru. So maksudnya kalau murid tu masuk ke kelas guru, guru boleh hantar dua nota, dia akan dapat notifikasi macam ni. So maksudnya ada dua nota daripada guru. Okey. Kemudian contoh saya nak tengok nota daripada Sasbadi, tekan je nota. Okey. Alright, so boleh nampak macam ni. So kemudian contoh saya nak tekan science. Tekan science. Saja science. So boleh nampak dia tingkatan 2 kan, dia akan dapat topik tingkatan 2 dan tingkatan 1. Dan juga contohnya lah kan, macam saya cakap tadi, untuk sekolah menengah dan tahun 1 kita sudah menawarkan dui bahasa. Ikut sekolah mereka, sekolah murid ada yang mengajar dalam bahasa Melayu, ada yang mengajar dalam English lah untuk 6 subjek tersebut. Sains, matematik, biologi, kimia, fizik dan maths. Sebagai contoh ni dalam bahasa Melayu, contoh nak tukar ke English, tekan je kat sini bahasa, tekan je English, dia akan bertukar. Okey. Kalau tak nak, just tekan je lah Malay saja. Okey. Dan kemudian contoh saya nak tengok tingkatan 2, tekan tingkatan 2. Kemudian saya nak tengok nutrisi. Lepas tu kita akan berikan nota-nota. Nampak ni? Menarik kan, colourful nota tu, berwarna lagi. Okey. Contohlah dah baca nota, tiba-tiba dah habis baca nota, tiba-tiba nak cari satu perkataan. Tak perlu nak baca semula. Dekat belah kanan ni kita ada satu fungsi, nama dia carian pantas. Tekan carian pantas. Contoh saya nak cari perkataan berkenaan makanan. Tekan enter. Lepas tu pilih yang mana-mana. Apakah apa-apa perkataan berkenaan makanan, dia akan terus highlightkan lah apa yang kita search tu. Tak perlulah nak baca semula. Dan ini dah memudahkan untuk carian pantas. Kemudian kan yang kedua kan, kita ada pembelajaran menggunakan subtopik. Mungkin pelajar nak belajar menggunakan subtopik boleh. Mungkin nak pergi nombor 4. Tekan je dia akan terus pergi nombor 4. Ada rasanya. Kemudian kat sini kalau nak hide kan atau nak sorokkan subtopik tersebut, boleh belah kanan ni boleh tekan. Kalau tak nak muncul balik boleh.
ataupun saya pergi ke subtopik balik nombor 1. Boleh dia di sini. Okey. So rasanya ada soalan, bagi saya jawab dulu soalan. Okey, alright tuan. Boleh. Nanti next week boleh masuk lagi lah. Okey, ataupun hari Khamis ni kita ada product training juga tuan. Okey. Kemudian kan, okey, kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey, mungkin rasa huruf ni terlalu kecil ataupun background color ni putih kan, sakit mata, mungkin nak tukar background lain, boleh pergi belah kanan ni kita ada huruf dan tema. Okey, tekan, lepas tu boleh pilih huruf mana nak. Contoh nak beri serif, tekan je automatik dia bertukar. Okey, kemudian saiz huruf mungkin 16 kecil sangat, nak besarkan jadi 26, boleh. Kemudian nak tukar tema, boleh juga sekarang normal yang putih. Mungkin saya nak tukarkan tema rumput ataupun grass. Boleh dia bertukar. Ikut kesesuaian pengguna lah. Okay. Macam mana dia nak baca lebih menarik. Okay. Kemudian kan dah baca nota. Okay. Tiba-tiba nak buat nota sendiri. Boleh tak? Boleh. Tekan je belah kanan ni, atas ni. Tekan nota tambahan. Lepas tu pilih color yang mana nak. Contoh saya pilih color kuning lah. Okay, tarik warna kuning tu, lepaskan dalam nota ni. Okay. Kemudian tekan pencil. Bahagian atas ni adalah bahagian tajuk. Contoh tajuk dia saya masukkan Sasbadi Online. Okay. Kemudian teks bawah ni saya letak ni, selamat datang ke produk training Island East. Okey. Lepas tu saya nak simpan kan, saya tekan je butang simpan. So dia akan simpan dalam ni. Selagi kalau tak delete ataupun tekan buang, dia akan masih kekal dalam ni. Okey. Alright. So ada soalan lagi. Betul, menarik. Boleh cuba nanti. Percubaan 7 hari boleh cuba. Bila daftar tu dia akan dapat akaun percubaan 7 hari. Okey. Kemudian kan dah masukkan nota ni, okey, mungkin rasa nak masukkan gambar, nak masukkan video. Macam mana? Mudah juga. Pilih juga mana-mana color. Contoh color ni saya nak masuk color hijau pula. Okey, tekan color hijau. Kemudian saya nak cari gambar dari Google Image. Contoh saya pergi Google Image, saya cari pasal nutrisi. Okey, so lepas tu saya pilihlah cari gambar mana saya nak masukkan. Okey, mana gambar menarik. Okey, mungkin saya nak gambar inilah maklumat nutrisi dalam daging. Okey, contoh saya nak ambil gambar ni, saya tekan right click, lepas tu saya tekan copy image address, pergi bahagian nota, tekan pencil, pergi bahagian bawah, right click, lepas tu paste. Yang tak boleh. Untuk gambar ni tak boleh, saya kena pergi ke sini dulu. Okey. Contoh saya nak gambar lah. Contoh gambar ni. Saya tekan sini, copy image address. Pergi nota. Dekat sini saya pastekan. Tak boleh. So yang ni dia block. Okay, daripada Facebook. Contoh saya pergi ke Google Image. Okay, saya ambil daripada website. Okay, saya ambil gambar. Okay, ambil gambar yang ni lah. Okay, saya ambil gambar ni. Right click. Copy image address, pergi ke nota, dekat sini saya pastekan. Okey, ada dah. Okey. Sebab bila copy image tu kena tengoklah, kadang-kadang daripada Facebook tak boleh, dia block, okey, ataupun dan sebagainya. Okey. So bila dah simpan tu, nak simpan gambar tu, tekan je butang simpan dekat sini. Okey. Kemudian kan contohnya lah saya nak masukkan video pula. Contoh nak masukkan video sama juga cara dia. Pilih je mana-mana color. Contoh tadi ni saya ambil color biru. Kemudian contoh saya nak pergi ke YouTube. Okey. Contoh saya tekan YouTube, saya cari pasal berkenaan nutrisi. Lepas tu dekat bahagian bawah ni boleh cari berkenaan nutrisi. Mungkin saya nak tanya. Mungkin saya ambil yang ni lah, jenis nutrisi yang ni. Okey, saya just right click. Untuk video copy link address, pergi nota, tekan pencil, pergi bahagian bawah, right click, lepas tu paste. Okay, dah ada dah video kan, mudah saja, copy and paste je, lepas tu tekan save. Lepas tu video tu nak play dalam nota ni pun boleh, tekan je play, video tu akan play. Okay, so boleh dengar suara dan sebagainya. Okay, alright, so rasanya ada soalan tadi.
Ada. Yang video training ni ataupun tu boleh tengok dekat video panduan lah tuan. Okey. So boleh tengok daripada video panduan cara-cara yang apa yang saya terangkan ni sama juga dalam video panduan. Kemudian kan kalau saya dah masukkan ni, saya nak kecilkan, nak cantikkan, nak minimize kan, tekan je kat sini dia akan jadi macam ni box. Dah cantik dah. Lepas tu boleh letaklah kat mana bahagian nak letak. Okey. Lepas tu bila nak masuk balik boleh je buka balik semula. Ataupun kan tak perlu nak buka semua, just pastikan masukkan tajuk. Contoh kat sini saya masukkan tajuk pasal berkenaan SAS Buddy Online. Tekan je SAS Buddy Online, automatik dia akan pergi ke tempat SAS Buddy Online. Yang ni SAS Buddy Online. Okey, dia akan tunjuk. Okey. So pastikan masukkan tajuk lah untuk cari semula nota tadi. Okey, untuk memudahkan. Tak perlu nak buka satu-satu. Itu nak masukkan gambar, masukkan video ataupun masukkan teks. Lepas dah masukkan nota sendiri, mungkin nak uji kefahaman. Betul-betul tak saya faham apa dengan nota yang saya belajar ni. Okay. So dekat sini kita ada soalan. Soalan tersebut dekat bahagian kuis kilat. Tekan kuis kilat, lancarkan kuis kilat. Okay. So nanti dia akan keluarkan soalan berdasarkan topik ni. So murid boleh jawab ataupun guru boleh jawab. Okay. Mungkin saya faham daripada pembacaan saya ni jawapan adalah D. Oh betul. Kalau betul baru boleh pergi soalan seterusnya. Mungkin yang ni saya jawab D lagi. Oh salah. Bila jawapan salah dia tak boleh terus seterusnya. Sebab kat sini nak kita murid tu kena jawab sampai betul. Sebab kita nak murid tu betul-betul faham apa yang dia baca nota tadi. Okay. So kat sini memang tidak ada pemakahan. So ini nak uji dia punya kefahaman lah untuk mereka memahami lebih lanjut berkenaan topik-topik tadi. Okay. So itu saja berkenaan dengan nota. Okay. Kalau ada soalan boleh terus tanyakan dekat saya. Kemudian kita pergi ke fungsi yang seterusnya. Fungsi seterusnya adalah peta minda. So dalam peta minda ni kita ada 4 fungsi. Yang pertama peta minda saya untuk buat peta minda sendiri. Dan yang kedua tugasan. Ini kalau murid masuk ke kelas guru, guru boleh berikan tugasan. So dia akan dapat notifikasi macam ni lah. Satu daripada guru. Okay. Kemudian peta minda rakan. Ini peta minda yang telah dikongsikan oleh orang-orang lain ataupun pengguna sendiri kongsikan. Dia akan dimasukkan dalam peta minda rakan. Kemudian yang terakhir, peta minda sampel. Okay. Sampel-sampel ni yang kita sendiri berikanlah daripada SAS Buddy sendiri. So kalau tak tahu tengok sampel tadi, boleh tengok dulu apa yang kita berikan. Okay. Lepas tu contoh pilih, contoh saya ini saya pilih geografi lah. Kemudian saya pilih untuk nak tengok bahagian topografi. Okay. So boleh tengok dulu sampel daripada yang kita berikan. Okay. So ini sampel daripada yang kita berikan. Contoh kemudian kalau guru nak mengajar gunakan peta minda ni pun boleh juga. Dekat sini kita ada satu fungsi nama dia presentation mode. Tekan je presentation mode. Kemudian dekat sini tekan pangkal. Okay. Lepas tu dekat sini tekan mulakan persembahan. Tekan play, dia akan zoom. Okay. So guru tu boleh buat murid mereka lebih fokus lah belajar satu-satu. Gunakan presentation mode ni. Kalau cikgu nak buat sendiri peta minda pun boleh juga. Dan gunakan presentation mode ni. Okay. Alright. So tak nak tekan pangkal, dia akan keluar balik semula. Okay. So itulah peta minda sampel. Kemudian kalau nak buat peta minda sendiri, pergi saja dekat bahagian peta minda saya. Kalau peta minda tu dah buat, rekod dia akan bahagian bawah. Kalau nak buat baru kan, dekat sini tekan je tambah baru. Kemudian dekat sini boleh pilihlah peta minda mana yang nak buat. Sebab dekat sekolah, peta minda ataupun IT ni hanya diajar 8 saja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Tapi kita berikan 3 lagi ekstra peta minda. Fleksibel, yang ini dan yang ini. Okay. So yang ni sebenarnya peta minda buih. Tekan je, lepas tu dah ada dah. Lepas tu just masukkan je tempat-tempat kosong ni. Kalau nak tambah buih lagi pun boleh. Tekan je mana-mana. Contoh saya nak tambah lagi. Contoh saya tambah ni lah. Add channel boleh tambah. Nampak dia bertambah. So boleh dah. Mudah saja nak buat. Okay. Mungkin bukan artistik ke pun boleh buat juga. Mudah. Kemudian kan nak masukkan teks kan. Tekan je mana-mana buih. Okay. Kemudian tekan je pencil. Okay. So ni sama jugalah. Boleh pilih font. Boleh pilih size. Okay. Lepas tu masukkan teks saja. Mungkin saya letak ni. Selamat datang. Okay. Kemudian nak simpan, tekan je save. Dah ada dah.
Lepas tu kalau contohnya nak tukar color belakang ni boleh tak? Boleh. Pergi je dekat sini note property, tekan je background color, lepas tu pilih je mana color nak. Contoh saya nak ambil color hijau. Dah bertukar. Lepas tu dia punya border dia, keliling dia warna hitam, saya nak tukarkan jadi warna merah. Boleh? Tekan je bertukar dah. Lepas tu border dia, keliling dia saya nak besarkan, boleh saya jadikan 5. Nampak besarkan. Kan nampak mudah. Okey. Kemudian kalau nak masukkan gambar dengan video pun boleh dalam ni. Contoh nak masukkan, tekan je mana-mana buih, tekan pencil. Okey, contoh saya buangkan teks. Lepas tu kat sini saya tekan image ataupun gambar, icon. Okey. Kemudian kat sini masukkan URL. Contoh saya pergi Google Image juga. Mungkin saya nak cari gambar. Okey, saya nak ambil gambar ni lah. Okey, tujuan nutrisi. Okey, saya tekan right click. Lepas tu saya tekan copy image address, pergi ke my map, dekat sini saya tekan paste. Okey, kemudian dekat sini tekan reset size. Okey, tekan reset size. Lepas tu sistem akan bagi tahu saiz gambar ni berapa besar. Contoh dia punya lebar dia 276. Mungkin nak kecilkan, boleh. Letak je berapa nombor nak. Contoh saya nak kecilkan jadi 200. Boleh? Dia jadi kecil ikut apa yang kita nak. Kemudian kalau okey, tekan je okey, tekan je save. Dah ada dah gambar. Kan? Mudah saja. Kemudian nak masukkan video, boleh? Tekan je mana-mana. Tekan je kat sini pencil. Jadi saya buangkan teks. Saya pilih kat sini ikon YouTube. Okey. Lepas tu saiz video mana nak. Nak kecil ke, sederhana ke, besar. Okey. Kemudian saya pergi ke YouTube. Mungkin saya nak ambil ni lah. Ilmu diet. Okey. Contoh saya nak yang ni. Tekan je right click. Copy link address. Pergi ke my map tersebut, dekat sini saya tekan pastekan. Okey, tekan okey, tekan save, dah ada dah. Okey. Lepas tu nak play video dalam my map ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Kemudian kan, kalau contohlah peta minda ni dah siap nak simpan, perlu pertama kali perlu pilih subjek dengan topik dulu untuk peta minda ni. Kemudian pilih subjek. Okey. Pilih topik, contoh nutrition. Okey, tekan okey. Alright, kemudian nak simpan kan, tekan dekat sini menu. Kemudian tekan sini butang save. Okey. So title dia, contoh title dia saya letak Sasbadi Online. Okey, tekan save. Okey, so dah save dah peta minda tersebut. Okey, kat sini contoh saya tutup. Kalau dekat sini peta minda saya tekan refresh. Lepas tu boleh nampaklah peta minda yang saya buat tadi dah ada kat bawah ni. Nampak tarikh hari ni 17 November. Title tadi Sasbadi Online. Okey. Kalau rasa tak puas hati nak edit semula, mungkin nak kemas kini, tekan je pencil, boleh je kemas kini semula peta minda tadi. Ataupun kalau contohlah peta minda ni nak dikongsikan dengan pengguna yang lain. Untuk pengguna lain tengok kan, ikut yang package. Pergi dekat bahagian sini, dikongsi, tekan sini, dikongsi, pilih sebagai ya. Okey. Lepas tekan sebagai ya, dekat sini boleh nampak sedang dinilai. Okey. Setiap kali peta minda yang ingin dikongsikan, peta minda ni akan dihantar kepada panel Sasbadi. Panel Sasbadi akan cek sama ada peta minda ni mengandungi pornografi ke, keganasan ke, yang benda tak elok, kita akan tulis kat sini tidak layak ataupun kita reject. Okey. Kalau kita approve, kita akan berikan bintang. Okey, lagi banyak bintang dia dapat, lagi banyak berkenaan peta minda tersebut lebih berkualiti. Okey, so maksimum 5 bintang. Okey, so dia akan dapat 5 bintang dekat sini dan peta minda tersebut akan dikongsikan dalam peta minda rakan. So dalam peta minda rakan ni, peta minda yang telah diterima sajalah ataupun telah di-approve oleh Sasbadi Panel. So Sasbadi Panel dah approve, dia akan masuk dalam bahagian ni. Okey. Lepas tu kalau pengguna nak cari, boleh pilih berdasarkan subjek ataupun nak tengok peta minda tersebut mengikut tarikh yang telah di-approve ataupun diterima, ataupun jumlah tontonan, ataupun urutan mengikut penilaian bintang. Contoh nak tengok ikut penilaian bintang, tekan je boleh nampak. Siapa dapat 4 bintang banyak? Oh macam ni, water saving tips dapat 4 bintang setengah. Okey, bentuk muka bumi 4 bintang, Star and Galaxy 4 bintang. Apa dia buat ni? Daripada Zone 2004. Tekan je, buka, so boleh tengok peta minda orang tersebut. Okey. So ni murid ni tingkatan 2.
Okey, tunggu kejap. Banyak ni rasanya dia letak ni. Nampak ni dia letak GIF kat belakang dia, background, letak video pun, letak gambar dan sebagainya. So ni murid ni buat sendiri. Macam ni dia buat sendiri, dia tengok video panduan yang kita berikan tu, dari situ dia dah boleh buat sendiri. Sebab murid-murid sekarang ni advance, dah boleh buat sendiri. Okay. So nak play video tersebut pun boleh tekan sini play, boleh play video tersebut. So boleh tengok. Okay. Alright, so itu saja fungsi yang ada dalam peta minda. Seterusnya kita pergi ke bahagian penilaian. So penilaian ni adalah bahagian soalan-soalan lah. Soalan tersebut siap kita pecahkan lagi. Kita ada soalan praktis objektif, subjektif, tugasan daripada guru. Kalau join kelas guru, guru boleh berikan tugasan, pentadbiran sekolah, ujian lisan dan kertas ujian. Sekiranya pengguna ingin cari soalan-soalan yang mengikut format peperiksaan, okey, soalan-soalan tersebut hanya ada dalam kertas ujian sahaja. Okey, soalan-soalan yang lain itu sebagai latihan. Kalau nak format peperiksaan hanya dalam kertas ujian. Okey, contoh saya nak jawab soalan praktis objektif, tekan praktis objektif. Okey, lepas tu pilih mana-mana subjek. Contoh saya minat sains, saya pilih sains. Okey. Kemudian dekat sini boleh pilih nak soalan daripada topik mana. Contoh saya nak soalan daripada topik tingkatan 2. Lepas tu tekan mula je, dia akan terus dapat topik tingkatan 2. Okey. Ataupun kalau pengguna tersebut nak campurkan soalan ikut topik yang lain pun boleh. Contoh saya pilih tingkatan 2 topik 2 dengan tingkatan 1 topik 2 pun boleh juga campurkan soalan tersebut. Okey. Kemudian untuk praktis objektif ni saja, pengguna boleh pilih dia nak soalan tu jenis soalan mudah ke, sederhana ataupun sukar. Kenapa dekat sini kita berikan? Sebab dekat sini kita tahu setiap murid mempunyai IQ yang berbeza. Ada yang jenis cepat belajar, ada yang jenis perlahan kan. So kita nak develop ataupun kita nak bangunkan dia punya keyakinan. Ada orang boleh mungkin jawab soalan mudah dulu, lepas tu dah okey, lepas tu sederhana dan sukar. Okey. So kalau semua dah pilih, kalau nak mulakan, nak dapatkan soalan, tekan je mula. Kemudian kita akan keluarkan soalan berdasarkan topik yang dipilih tadi. So belah kanan ni kita ada masa, kita capture ataupun kita simpan masa berapa lama dia jawab. Dan yang seterusnya bahagian kedua ni adalah ada punya scoreboard. Okay. Untuk satu set ni hanya kita berikan 20 soalan latihan sahaja. Okay. Alright. So tadi macam ada soalan. Ya puan, untuk guru kan, kalau guru nak hantar soalan objektif ke, subjektif ke, nak hantar tugasan peta minda ke ataupun nak hantar nota, guru kena ada akaun guru dan murid juga kena ada akaun murid. Kalau nak hantar lah, kalau murid tak ada, guru tak boleh nak hantar. Tapi guru still masih boleh gunakan akaun guru tu lah untuk pengajaran dalam kelas. Sebab contoh sekarang kan mengajar dari rumah kan, guru hanya buka akaun Alin Is Guru. Contoh buka nota ke, buka soalan ke, lepas tu share screen dah terus boleh mengajar. Itu cara kaedah guru lah. Sama ada mengajar gunakan akaun guru sendiri ataupun guru boleh menghantar soalan. Ikut murid lah. Dia ada atau tidak ada akaun murid. Okey, puan Intan. Okey, sama-sama. Alright. So sebagai contoh kan, saya kalau macam saya cakap tadi, untuk sekolah menengah kita dah ada dua bahasa. Tengok atas ni English, bawah dia bahasa Melayu. Okey. Alright, sama-sama puan. Okey, sebagai contoh, Cikgu Amira, soalan daripada akaun murid dengan akaun guru adalah sama. Bukan soalan saja, nota pun sama. Maksudnya dari segi kandungan nota dan soalan akaun guru dan akaun murid sama. Cuma perbezaannya, kelebihannya daripada akaun guru. Sebab guru kat situ, guru boleh buat soalan sendiri. Okey, ataupun guru guna soalan kita nak edit tukar-tukar pun boleh, dan juga guru boleh hantar soalan. Lepas tu ada laporan dan sebagainya. Itu kelebihan daripada akaun guru. Tapi dari segi kandungan memang kena sama. Maksudnya dari segi nota dan soalan, sebab itu yang guru kena mengajar dan murid perlu belajar. Okey, puan, daripada cikgu Puan Amira. Okey. Alright. Kemudian kan sebagai contoh saya jawab, saya tekanlah. Ini saya tembak lah ya. Kalau suruh saya jawab pun saya tak tahu nak jawab ni. Susah soalan ni. Okey, dah lama tinggal sekolah. Okey.
So kemudian kan kalau dah jawab kan, nak tahu jawapan dia, tekan hantar. Kenapa tak boleh tekan hantar ni? Sebab dekat sini tak dapat jawab satu soalan tertinggal. Soalan nombor 12. Dekat dalam Island East ni, tak kisahlah ada soalan objektif ke subjektif ke, okay, selagi murid tersebut tak dapat jawab semua, kita tak akan benar mereka hantar. Okay, sebab kita tahu ada setengah murid ni tak nak jawab pun, dia nak terus dapat jawapan kan. Kita tak benarkan, kita kena jawab semua dulu baru kita benarkan mereka hantar. Okay. Contoh, dah jawab, barulah button hantar ni akan muncul. Kita tekan hantar, tekan ya. Okay, untuk soalan objektif kita ada pemarkahan. So boleh nampak kat sini terus dia akan kirakan. Teruknya markah saya 15 markah. Okay, 15 markah untuk set soalan ni. Kemudian dekat bawah ni apa? Bawah ni adalah negatif 36. M ni apa? M ni wang maya. Okay, ataupun virtual money. Wang maya ni, lagi banyak dia jawab soalan tu betul, lagi banyak wang maya tu dia akan dapat. Apa kegunaan wang maya ni? Kegunaan wang maya ni nanti diorang boleh main permainan dalam bahagian ganjaran ni. Tapi sebelum nak main permainan tersebut, diorang kena ada wang maya. So kalau tak ada wang maya, tak boleh dibenarkan main games lah ataupun permainan dalam ganjaran tersebut. Okay. Contoh dekat sini boleh nampak. Okay. Dan kemudian kan buat masa ni kita tengah kemas kini lagi untuk beberapa soalan, hanya beberapa soalan buat masa ni. Okey. Contohnya dia jawab B tapi jawapan yang betul adalah C. Kenapa? Kita ada bagi penerangan lah bahagian bawah ni. Tapi buat masa ni hanya beberapa soalan saja. Baru kita kemas kini bagi penerangan ataupun explanation. Okey. So kalau dah tak nak jawab, nak keluarkan, tekan je dekat sini keluar. Okey. Lepas tu nak jawab semula, tekan je. Tapi kalau dia pilih topik yang sama, tahap yang sama, dia tak akan dapat soalan yang sama. Dia akan dapat soalan yang berbeza. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak murid tersebut hanya dapat soalan sama. Nanti mereka akan menghafal, bukan menjawab soalan. So mereka akan dapat soalan yang berbeza. Walaupun pilih topik yang sama, tahap kesukaran yang sama. So dia akan dapat soalan yang berbeza. Kita akan berikan. Okay. So itu bahagian praktis objektif. Okay. Kalau nak jawab soalan subjektif, pergi kat sini, praktis subjektif. Contoh saya minat sains, saya pilih lagi sains. Okey. Kemudian kan contohnya saya pergi ke, minta maaf lah internet saya slow pula ni hari ni. Okey, saya pilih tingkatan 2. Kemudian saya pilih nutrisi. Okey. So macam mana dengan product training hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Okey ke? Kalau okey, ada respon, boleh lagi ada soalan lagi, saya suka menjawab soalan. Kalau ada tak ada soalan, tanya je apa-apa kat saya. Okey. So boleh nampak ni adalah soalan subjektif lah. Okey, soalan tu kebat, dia akan tunjuk ada ikon kebat soalan tersebut. Kemudian kadang-kadang ada customer tanya, kalau karangan macam mana nak jawab? Karangan jawab je dalam box ni. Type je. Okey. Kalau karangan tu panjang, tekan je enter. Nanti dia akan turun lagi ke bawah. Okey. Ataupun ada soalan daripada customer, macam mana kalau saya nak buat macam pengiraan menggunakan simbol kan, simbol puasa dan sebagainya. Kalau gunakan smartphone, gunakan komputer ataupun laptop, tak ada, memang tak ada dekat keyboard tu. So macam mana? Salah satu solution yang kita berikan adalah pengguna boleh tulis dekat kertas, okey, kemudian tangkap gambar, lepas tu boleh upload ke dalam ni. Contoh saya upload dalam ni, tekan je kat sini upload image. Okey, mungkin saya masukkan gambar. Saya ambil gambar yang ini, tekan open, so boleh upload. Nampak boleh upload gambar. Okey. Kemudian nak masuk, kena jawab dulu semua baru boleh keluarkan jawapan. Okey. Dah siap, baru tekan hantar dan tekan ya. Okey. Bagi soalan subjektif kita tak ada pemarkahan. Kita hanya berikan jawapan, skema jawapan sahaja. So macam ni skema jawapan, dia boleh comparekanlah jawapan dia. Okey. Sebab soalan subjektif memang subjektif, okay, kita tak ada pemarkahan. So hanya berikan skema jawapan saja. Tetapi berbeza kalau murid join ke kelas guru boleh berikan tugasan subjektif, yang itu guru boleh tandakan. Okay. So kat situ ada pemarkahan lah untuk bahagian guru. Ini soalan subjektif. Dan kemudian kan mungkin saya nak lagi soalan subjektif, mungkin tak cukup soalan subjektif dalam praktis subjektif ni, dan boleh pergi dekat pentadbiran sekolah. Okay. So sebenarnya dalam pentadbiran sekolah ni, ujian lisan ni dengan kertas ujian ni ada dalam soalan subjektif. Okay. Contoh saya pergi pentadbiran sekolah, contoh saya ambil sains lagi. Mungkin saya pergi ke tingkatan 2, saya ambil nutrisi, so boleh nampak lagi banyak set soalan ada. Ni sampai 8 lagi set soalan. Okay. Tekan pentadbiran 8. Okay.
So boleh jawab. Ini soalan subjektif. Contohnya kalau yang ini diminta suruh lukiskan, kena lukiskan. Kalau nak lukiskan macam mana? Pergi dekat sini, button pensel ni, okey. Kemudian pilih color, contoh saya ambil color hijau. Okey, lepas tu kena lukiskan kalau dia suruh lukiskan. Sebagai contoh, saya lukis orang. Buruknya. Kan? Lepas tu kalau contoh nak type pun boleh, kita gunakan type. Tekan kat sini typing. Okey, belah kiri atas typeline tekan typing. Lepas tu tekan color biru. Okey, masukkan, lepas tu boleh type. Okey. Lepas tu nak tarik apa yang tulis ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey. Alright. So kemudian nak tahu jawapan, tekan je kat sini file, tekan save. Okey. Kemudian dekat sini tekan submit, lepas tu tekan OK. Kemudian kita akan berikan skema jawapan. So dari skema jawapan tersebut boleh comparekan. Okey. Jawapan nombor 2 adalah untuk menyerat semula air. Okey. Alright. So ini pentaksaian sekolah. Kemudian kan kita bagi ke bahagian kedua, ujian lisan. Okey. So ujian lisan ni hanya untuk 2 subjek saja, untuk subjek bahasa English dan bahasa Melayu. Okey. So ini memang wajib untuk tingkatan 3 sebab tingkatan 3 ada 3 peperiksaan kan, ujian bertulis, ujian mendengar dengan ujian bertutur. Ujian mendengar dan bertutur adalah di dalam ujian lisan. Okey. Tekan contoh saya ambil English. Okey, saya ambil so English kita pun CFR. Okey, tekan tu. Mungkin saya ambil laki you laki me. Test 2. Okey. So macam biasa macam peperiksaan dekat sekolah, pertama cikgu akan bacakan arahan. Kemudian cikgu akan bacakan petikan cerita ke, tapi kat sini boleh nampak lah petikan cerita tu hanya separuh saja, lagi separuh kena dengar betul-betul. So macam ni, tekan je play kat sini, ni ada button play, ada klik. Bila tekan je play, automatik dia akan keluar suara. So dia akan keluarkan suara lah, listen to the letter. Okay, kemudian dia nak bacakan cerita, tekan je, dia akan bacakan. Okay. So kena dengar betul-betul, kemudian daripada audio tadi kena dengar betul-betul, kemudian kena jawab soalan kat bahagian bawah ni. So boleh gunakan typing ni. Okay. Saya ambil kali hitam pula. Okay. Boleh type. Letaklah kat mana nak letak. Okay. Senang je nak guna Alien Ace ni. Okay. Just pastikan gunakan Google Chrome. Okay. Kemudian nak tengok jawapan, tekan je file, tekan save. Lepas tu tekan submit, tekan OK. Kemudian kita akan berikan skema jawapan dan juga kita ada berikan guide. So guide ni boleh akan nampak lah audio transkrip yang sepenuh-penuhnya. So dia boleh tengok balik. Okay, betul tak apa dia dengar tadi. Okay, ni audio transkrip. Kemudian nak tengok jawapan, skema jawapan, tekan je dia boleh nampak. Oh, jawapan nombor 1 gratitude. Okay. So dari situ boleh comparekan jawapan untuk soalan subjektif. Dan yang terakhir, di dalam bahagian kertas ujian, tekan kertas ujian. Okey. So boleh nampak kat sini kertas ujian keluaran secara berperingkat. Apa ni kertas ujian keluaran secara berperingkat? Kertas ujian ni hanya akan dikeluarkan mengikut tahun. Contohnya kertas ujian dah dikeluarkan pada tahun 2020. Nanti pada tahun 2021, semua kertas ujian pada tahun 2020 akan dibawa keluar daripada sistem, dan pada 2021 kita akan berikan set kertas ujian yang baru secara berperingkat. Maksudnya soalan yang baru secara berperingkat. Maksudnya yang berperingkat ni adalah setiap 2 bulan sekali kita akan berikan satu set kertas ujian. Okey. Setiap 2 bulan sekali, nanti pada tahun depan setiap 2 bulan sekali kita akan berikan secara setiap 2 bulan sekali kita akan berikan satu set kertas ujian yang baru. So maksudnya sebagai contoh, bagi tahun 6 dalam masa setahun, tahun 2021 contohnya ataupun tahun 2020, satu tahun ni, mereka akan dapat 15 set kertas ujian. Bagi untuk tingkatan 3, mereka akan dapat 18 set kertas ujian. Bagi tingkatan 5, mereka akan dapat 10 set kertas ujian. Contoh yang ni tingkatan 2 kan, tingkatan 2 mereka akan dapat 12 set kertas ujian sahaja. Okey. Contohnya kan 12 set tu macam mana? Contoh saya ambil sains. Okey. Kemudian yang bahagian A ni bahagian objektif, bahagian B ada subjektif. Tekan. Lepas tu macam saya kata tadi, tingkatan 3 kan, tingkatan 2 hanya dapat 16 set. So boleh kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So maksudnya sekarang dah dapat 12 set dah kertas ujian.
Macam untuk tingkatan 3 pula mereka akan dapat 18 set. So hanya tunggu saja, setiap 2 bulan sekali mereka akan dapat set soalan baru, kertas ujian yang baru. Tapi untuk peperiksaan besar macam UPSR, PT3 dan SPM, mereka ada dapat lagi satu set kertas ujian, nama dia kertas percobaan. So kertas percobaan ni macam soalan ramalan. Soalan apa yang akan keluar untuk peperiksaan besar. Okey. Contoh kalau yang tak ada peperiksaan besar, dia akan dapat kertas model dengan kertas set soalan biasa sahaja. Okey, contoh saya tekan kertas model. Okey, kat sini akan tunjukkan masa menjawab, tekan je mula. Okey, setiap 2 bulan sekali je kita akan berikan set soalan baru. Okey, so bila masuk tahun depan nanti ada akan dapat set soalan yang lain lah sebab tahun ni akan dibawa keluar daripada sistem. Okey. Minta maaf tiba-tiba slow pula ni. Okey, so boleh nampak lah. Okey, so ada masa belah kanan ni, ada juga scoreboard. Okey, ada 11 soalan. Okey, so yang ni apa? Ni semua yang ikut exam format lah. Kalau macam ni, exam format dia ada tandakan betul. Okey, right, dan sebagainya. Di sini ada underline ataupun gariskan jawapan. Okey, semua mengikut format. Isikan tempat kosong dan sebagainya. Okey, kalau ada suruh lukiskan pun kena lukiskan lah. Contoh lukiskan, lukiskan. Okey, dan sebagainya. Ni apa, padankan. Tekan je boleh padankan. Okey. So guru pun boleh tengoklah kertas-kertas ujian ni. Kalau soalan tu kebat, dia akan tulis kebat. So hanya tunggu saja, setiap 2 bulan sekali akan dapat satu kertas ujian yang baru. Soalan yang baru juga. Okey. So kalau dah jawab semua, kemudian dekat sini kan bahagian bawah ni macam biasalah, tekan hantar dan kita akan berikan skema jawapan. Okey, untuk soalan subjektif. So itu saja bagi penilaian. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ke bahagian penilaian? Kalau ada soalan boleh terus tanyakan dekat saya. Okey. Kemudian kan kita pergi ke bahagian kemajuan. So dalam kemajuan ni dia akan tunjukkan kelemahan murid tu dekat topik mana. Contoh tadi saya jawab sains kan, tekan sains. Okey. So dekat sini dia akan laporan pertama berkenaan dengan analisis topikal soalan objektif. Sebenarnya ada 5 laporan, analisis topikal, kedua berkenaan tahap ketekalan, nombor 3 tahap kecekapan, dan nombor 4 rekod penilaian soalan objektif, nombor 5 rekod penilaian soalan subjektif. Okey. So saya minta maaf lah hari ini tiba-tiba internet saya slow. So boleh nampak lah hari ini punya. Tadi macam tadi saya jawab soalan tingkatan 1 topik 2 dengan tingkatan 2 topik 2 kan dapat berapa? 20 markah. Okey. Sorry, dapat 15 markah. 15 markah boleh nampak kat sini lah. Teruklah color merah. Okey. So kat sini hanya laporan hari ini. Contoh nak tengok laporan dari semalam ke, 7 hari lepas ke, 30 hari lepas ke, ataupun nak pilih sendiri. Maksudnya pilih sendiri ni kalau contoh pengguna tu dah guna daripada tahun lepas lagi, nak tengok rekod daripada laporan tahun lepas pun boleh juga. Just pilih sendiri, pilih je tarikh kat sini. Nak tengok mana. Contoh saya nak tengok daripada awal Januari lah, 1 Januari sampai sekarang. Lepas tu tekan sini refresh. Kita tunggu kejap lah, lagi lama lagi slow sikit untuk laporan tu untuk dikeluarkan. Okey. So macam ni tuan-tuan dan puan-puan okey ke product training hari ni? Sambil kita tunggu mungkin ada soal jawab ke? So nanti kalau siapa-siapa nak cuba lepas ni boleh cuba teruslah daftarkan akaun tersebut percubaan 7 hari. Selama 7 hari tu boleh cuba, boleh tengok dulu apa nota yang kita berikan, soalan dan sebagainya. Okay. Tapi hanya beberapa topik sahajalah. Tapi selepas melanggan baru yang topik-topik yang lain kita akan buka. So lepas buka boleh tengoklah topik yang seterusnya. Okay. Minta maaf slow sangatnya hari ni internet. Okay. Okay, seterusnya pergi terus ke ganjaran lah sambil tunggu tersebut. Okay. So kemudian kan dalam ganjaran ni dia adalah permainan. Okay. Untuk release stress boleh main permainan-permainan yang kita tawarkan. Kejap ya, slow pula internet ni.
Okey. Okey. So macam ni boleh nampak ni adalah daripada laporan lah. Laporan daripada 1 Januari sampai hari ni 17 November. So Ekon Amanda ni dah jawab 740 soalan. 180 ni soalan yang dijawab betul. Yang lain tu salah. So percentage dia 24.32. So lemah lah ni. So dekat sini setiap topik juga boleh nampak kelemahan. Selalu masa peperiksaan kalau anak tu gagal, so contoh dia gagal dalam sains. Kita hanya tahu dia gagal dalam sains saja. Tapi kita tak tahu anak tu lemah dekat topik mana. Tapi dekat sini dia akan bagi tahu anak tu lemah dekat topik mana. Okey. So sebenarnya dekat sini ada 4 color merah, kuning, hijau dan biru. Okey. Kalau color merah ni maksud dia lemah, okey, kat topik tersebut. Kuning ni okey, hijau bagus dan biru ni sangat bagus. Okey. So boleh nampak lah, tengok dari color pun dah tahu kat mana dia lemah topik tu. Okay. Contohnya paling lemah dekat, contohlah kat sini. Dia lemah 10%. Topik tingkatan 2, topik 7, 10%. 10 soalan dia jawab betul, 1 je betul. Okay. Alright, so boleh nampak kat sini. Ini adalah analisis soalan objektif. Alright, so ada soalan. Features ni tak ada untuk offline. Features ni hanya untuk online saja tuan. So untuk offline tu dia hanya ada 2 fungsi saja. Untuk offline tu hanya ada nota dan praktis objektif. Maksudnya dalam praktis objektif tu bila dia jawab soalan tersebut, dia automatik akan dapat markah lah untuk set soalan yang dia jawab tadi. Cuma dekat sini hanya untuk online. So kalau nak tu dia kena, dalam apps tersebut ada satu button nama dia synchronize. Tekan synchronize, nanti data-data daripada handphone tadi dia akan synchronize pergi ke dalam ni, baru boleh tengok lah laporan macam ni. Okay. Kemudian kan kita pergi ke bahagian kedua, yang ini adalah tahap ketekalan soalan objektif. So minta maaf lah, dia bit slow sikit. Okay. Okay. So boleh nampak kat sini purata markah setiap minggu berapa. So boleh nampak graf. Makin meningkat ke makin menurun. Okay. Boleh nampak dari sini. Okay. Kalau makin menurun tu ada masalah lah tu. Okay. Kemudian kan jumlah latih tubi. Setiap minggu berapa dia buat. Paling tinggi je 4. Ini pada minggu ke-4. Yang lain satu-satu je. Okay. Tempoh masa. Setiap minggu berapa masa dia spend time untuk jawab soalan. Dalam masa 1 minit sahaja. So boleh nampak graf macam ni. Okay. Alright. So ada soalan lain. Untuk download offline senang saja. Kena pastikan hanya boleh gunakan smartphone dengan tablet. Okay. Apps tadi boleh download dekat Play Store ataupun App Store. Okay. Dia ada 2 apps, satu Island Ace, satu lagi Island Ace Guru. Untuk murid Island Ace, untuk guru Island Ace Guru. So boleh download dekat Play Store untuk Android, Play Store untuk Android, App Store untuk Apple. Okay. So puan boleh download dari situ. Sebagai contoh saya pilih yang seterusnya, yang kedua. Yang kedua adalah berkenaan dengan tahap kecekapan. So yang ni dia akan tunjukkan report kalau topik mana yang dah lebih jawab daripada 40 soalan. So lebih 40 soalan dia akan keluar dekat sini. Okay. Minta maaf lah hari ni. Saya minta maaf sangat-sangat. Slow sangat pula hari ni internet. So mungkin saya pergi ke Play Store dululah. Okay. So dalam Play Store ni, ini adalah untuk bahagian ganjaran untuk main. So bila murid tu jawab soalan, macam saya kata tadi, lagi banyak dia jawab soalan tu dengan betul, lagi banyak coin ataupun wang maya dia akan terima. Dia akan dapat terima kat sini. Okay. Sebelum nak dapatkan wang maya ni, dia kena pergi ke Virtual Mart dulu untuk pilih avatar. Okay. Tekan pilih play avatar ni. Okay, Virtual Mart ni. Okay. So avatar ni dia macam untuk hiaskan rumah, hiaskan bilik. So dia boleh berikan avatar dia makanan. Lepas dia pilih avatar tersebut. Minta maaf lah, sebetul slow pula ini. Okey, dan kemudian boleh nampak kat sini, inilah saya ulang semula, ini tahap kecekapan lah. So lebih 40 soalan dia akan keluar kat sini. So maksudnya murid tu fokuskan untuk topik ni. Okey. Kemudian yang terakhir, second terakhir, yang kedua terakhir adalah rekod penilaian soalan objektif. So rekod penilaian soalan objektif ni dia akan tunjukkan tarikh bila dia buat, pukul berapa,
masa, okey, dan juga dia boleh tengok balik soalan yang telah dijawab tadi. Sebagai contoh kat sini boleh nampak bahagian ni ada 3. Okey. So penilaian kendiri ni maksudnya murid tu jawab soalan sendiri daripada sistem. Yang kedua ni tugasan daripada ibu bapa. Maksudnya soalan yang ibu bapa hantar. Dan yang ketiga ni tugasan daripada guru. Sebab dia ada 3 color berbeza lah. So boleh nampak kat sini. Kalau color purple daripada guru. Kalau ada dia tunjuk. Kalau color hijau daripada murid jawab sendiri. Macam cakap tadi, kita ada tarikh bila dia jawab, masa, pukul berapa masa, tempoh masa dia jawab. So macam tadi saya jawab tadi 17 November saya ambil masa dalam 3 minit 22 saat. Okey. So kalau saya nak tengok balik soalan apa yang saya jawab tadi, saya tekan sini kaunter pembesar, akan buka balik soalan tadi, so boleh tengok balik. So boleh buat revision lah ataupun ulang kaji semula. Okey. Nampak 15 markah. Okey. So itu yang dan yang terakhir adalah berkenaan rekod penilaian subjektif. Sama juga dia akan tunjukkan tarikh bila dia buat, masa dan tempoh masa. So kalau nak tengok balik soalan yang dia jawab tadi, tekan je kaunter pembesar tadi, boleh tengok semula. Okey. Okay, saya lari dulu. Okey. So kat sini yang ni Becomat lah. Okey. So dalam Becomat ni dia boleh hiaskan bilik tersebut. Okey. Kemudian kan kalau nak hiaskan tak boleh kan sebab kat sini tenaga dia kosong. So nak bagi tenaga kena belikan makanan. So makanan tersebut nak kena belikan dekat dalam ni. Go shopping. So kat sini bank account dia. Okay. So boleh pilih kedai mana-mana dia nak beli. Okay. Contoh beli kedai makanan, kedai food. So boleh pilih makanan. So lagi banyak makanan yang dia beli, lagi banyak tenaga yang dia akan dapat. Okay. Contoh saya nak beli makanan berkenaan dengan burger. Tekan 12 coin. So dia akan automatic akan tolak daripada bank account. Okay. Okay. Confirm. Beli lagi. Okay. Dah. Kemudian nak berikan makanan, tekan je pangkal. Okay. So tekan sini open my chest. Tekan kat sini food. Okay. Pada tarik je makanan ni kat mulut avatar. So dah akan nampak tenaga akan naik. Okay. Okay. Dah dia tak nangis dah. Okay. Dah kenyang. So bila ada tenaga baru boleh hiaskan bilik dia. Okay. So bilik ni dia ada bilik-bilik yang lain lagi lah. So level 2 kena buka lah. Require level 10, level 10, 20, level 40 dan seterusnya. Ini yang jenis yang permainan sendirilah. So dah pilih avatar tersebut, nak main permainan lain pun boleh. Nak main yang multiplayer. Okay. Multiplayer ni maksudnya nak lawan guru. Okay, nak lawan murid lain pun boleh ataupun subsbody checkers pun boleh. Ini multiplayer maksudnya boleh lawan dengan orang lain. Tapi sebelum nak main kena ada coin lah. Okay. So kalau ada murid akan nampak nama murid sini, tekan je challenge dan akan nampak. So sekarang nombor 1 daripada Selangor. Nurul Ismahani. 42 kali menang. Oh, sama bersaing lah dengan Farah Anissa ni. 41, 42. Okay. So dia ada ranking juga. Alright. So itu saja untuk Play Store. Dan kemudian ni yang terakhirlah tadi yang objek subjektif. Sama juga macam ni ada capture. Kalau nak tengok balik soalan subjektif tadi, tekan je kaunter pembesar, boleh buat revision balik semula. Okey, tadi saya ada masukkan gambar kan. So boleh nampak macam ni. Okey, so itu saja untuk akaun murid. Ada apa-apa soalan ke? So itu saja dalam akaun murid lah. Okey, tugasan guru nanti pada hari Khamis tuan. Hari Khamis memang untuk product training dan untuk akaun guru. So untuk hari ni hanya untuk murid, akaun murid dengan akaun ibu bapa sahaja tuan. Okey, so ada apa-apa soalan untuk product training hari ni bagi akaun murid? Kalau tak ada saya nak pergi ke akaun guru, ibu bapa. Tak ada. Okey, so sekarang kalau contohlah kalau nak tahu macam mana nak daftar akaun bapa, mudah saja. Hanya perlu pergi dekat sini, pengguna baru daftar. Okey, sama juga. Kemudian pilih akaun. Okey. So kena tahu akaun ibu bapa ni adalah percuma, tak perlu ada melakukan apa-apa pembayaran pun. Hanya akaun yang berbayar hanyalah akaun murid dan akaun guru sahaja. Okey. So kalau akaun murid kan, kalau akaun ibu bapa kan nak daftar, pilih je kat sini akaun ibu bapa. So dekat sini akaun ibu bapa boleh daftar 2 akaun. Maksudnya contoh isteri ataupun suami lah. 2 orang boleh register akaun ibu bapa secara percuma. Okey. Kemudian dekat sini boleh masukkan maklumat. So maklumat apa? ID pengguna macam tadi, nama samaran, kata laluan, type semula kata laluan, nama penuh, okey, jantina, tarikh lahir, email ibu bapa, nombor telefon ibu bapa,
negeri kat mana ibu bapa duduk, kemudian captcha ikut box yang bawah ni, kemudian boleh baca kita punya terma dan syarat dengan dasar privasi kita. Kalau setuju, tekan setuju dan tekan daftarkan. Mudah saja. Tak sampai 5 minit dah ada satu akaun Island Ace dah. Okay. So kalau dah ada akaun ibu bapa, hanya perlu masukkan dekat sini, masukkan ID pengguna akaun ibu bapa, Johan Razali 87, okey, kata laluan, okey, kemudian tekan log masuk. So kalau pertama sekali buat akaun ibu bapa, yang ini semua kosong, tak ada apa-apa. Okey. Apa yang pertama sekali perlu buat bila buat akaun ibu bapa, kena linkkan atau kena sambungkan akaun anak kepada akaun bapa ataupun akaun murid tadi kepada akaun bapa. Macam mana nak sambungkan? Okey. Perlu pergi dekat sini, tekan dekat sini, sambungkan akaun anak saya. Okey. Tekan sambungkan dan masukkan ID pengguna anak, kata laluan dengan captcha dan tekan sambung. Okey. Sebagai contoh, saya ada akaun anak, saya masukkan nama akaun anak saya Cempaka, ID pengguna ni Cempaka, kata laluan, okay, captcha ikut box yang bawah ni, tekan A0370, lepas tu tekan sambung. So bila tekan sambung nampak saya tambah anak saya ni, Cempaka ada bahagian bawah ni. Okay, alright, contoh saya tekan refresh, so boleh nampak lah akaun anak dekat bahagian bawah. Okay. So kemudian kan, cara yang kedua, contohlah kalau ibu bapa ada kad Island Ace 365 hari yang ada stiker yang warna merah ni, okay, kad Island Ace 365 hari yang ada stiker warna merah ni, dia boleh top up dekat sini. Okay. Dia boleh top up dalam akaun ibu bapa. Tekan top up, masukkan kunci produk tu 16 digit, captcha ikut box yang bawah ni, tekan je top up. Contohnya saya top up hari ni, kat sini akan tunjuk 365 hari. Okay. So bila masuk dekat sini kita tidak akan tolak hari. Maksudnya hari ni 365 hari, esoknya saya buka lagi akaun bapa, masih dekat sini akan tunjuk 365 hari. Kita tak akan tolak. Yang ini kita berikan kelebihan lah kepada akaun bapa yang ada banyak kad. Okay. Tak nak hari tak, mungkin takut kad tu hilang kan, boleh top up dulu dekat sini. Okay. So bila top up kat sini kita tak akan tolak setiap hari. Kecuali bila ibu bapa tu pindahkan, okay, pindahkan hari tu kepada akaun anak. Contoh kat sini 365 hari, saya nak pindahkan dekat anak saya ni, Cempaka ni, hari tersebut. Saya tekan kat sini, pindahkan hari ke akaun anak. Okay. Lepas tu ibu bapa tu boleh pilih nak hantar, nak pindahkan 180 hari punya penggunaan ke atau 365 hari. Kalau dia pilih 180 hari, pilih 180 hari. Dekat sini captcha ikut box yang bawah ni. Lepas tu tekan pindahkan. So lepas tekan pindahkan, dekat sini akan tunjuk 180 hari. So bila dah pindahkan kat sini kan, setiap hari dia akan tolak satu hari. Contoh hari ni 180 hari, esok 179 hari. Macam tu. Baru dia akan tolak. Tapi dekat sini dia tidak akan tolak lah. Okay. Alright. So akaun anak boleh diaktifkan daripada akaun ibu bapa, tapi pastikan yang ada stiker exchange sahaja. Okay. Boleh masukkan dekat sini. Alright. Apa lagi dalam akaun ibu bapa? Seterusnya, okay, kita ada satu button ni nama dia exchange. Okay. Apakah exchange ni? So exchange ni, okay, ibu bapa, okay, boleh tukarkan hari penggunaan Island Ace menjadi point. Contohnya saya nak tukarkan jadi point. So saya pergi kat sini, exchange your day. Dekat sini contoh saya aktifkan hari ni kan, dekat akaun ibu bapa kat sini akan tunjuk 365 hari. So 365 hari tu, okay, contohnya lah, saya nak tukarkan satu hari jadi point. Tukar satu hari, automatik dia akan kira satu hari bersama dengan 0.96 point. Okay. Kalau nak contoh 5 hari apa? 5 hari kali dengan ni adalah 4.80. Kalau setuju, tekan kat sini setuju. Okay. Dia akan tolak lah hari penggunaan ni. Contoh daripada 500 hari ni, tinggallah jadi 495 hari. Dia akan tolak dari situ. Okay. So captcha ikut box bawah ni, tekan exchange. Okay. Lepas exchange dia akan ada point dia dekat sini. Okay. Kenapa nak kena ada point? So kalau siapa-siapa yang nak ada point ni, mereka akan dapat barangan dalam learning aid ni. Barangan apa? Macam-macam barangan boleh dapat. Lagi murah daripada pasaran. So nak dapatkan, pergi kat sini learning aid. Okay. So dalam learning ini boleh dapat, contohnya boleh dapat New York City English, boleh belajar gunakan video. Okay. New York City English boleh pilih nak untuk beginner ke,
intermediate ke ataupun advanced learning, okey, New York City English, ataupun nak reference book, buku rujukan daripada prasekolah sampai tingkatan 6 pun kita ada. Kita ada buku cerita, okey, komik, non-fiction, novel, colouring book, AR, dictionary, lepas tu ada merchandise juga. Ini yang physical punya lah, okey. So kalau nak dapatkan, contoh saya nak dapatkan buku rujukan, saya nak buku rujukan prasekolah, tekan preschool ni. Okey. So dia akan keluarkan list lah buku-buku tersebut. So boleh tengok mana buku yang nak. Okey. So contohnya saya nak ambil buku ni lah. Matematik. Buku teks 2. Fantastik Taska umur tahun 4. Okey. Tekan. Ini buku matematik dalam bahasa English. Okey. So tekan. Lepas tu dia akan tunjukkanlah maklumat buku ni. Ada video juga boleh tengok. Okey. Lepas tu ada deskripsi apa berkenaan buku ni. Okey. Kemudian juga dia akan tunjuk kat sini apakah value buku ni. Value buku ni adalah 6 point. So daripada point yang tadi tu yang hari penggunaan ditukarkan jadi point, boleh dapatkan gunakan point, dapatkan barangan dalamnya. Contohnya buku ni 6 point. So dekat sini tulis dia berapa kuantiti nak. Satu kuantiti 6 point lah. Kalau nak 2 jadilah 12 point. Okey. So tekan je kat sini add to chart. Okey. Lepas tu dia akan masuk dalam shopping chart. Macam kita beli dekat Shopee, dekat Lazada. Okey. So bila dari shopping chart ni, dia akan tunjuklah apa dia punya shop dalam ni. Contoh saya nak hantar 4 buku ni ke rumah saya. Contoh saya nak hantar ke rumah saya, contoh pilih negara Malaysia. Negeri, contoh saya nak hantar ke Melaka. Contoh ke Melaka. Okey. Lepas tu tekan kat sini show shipping cost. Kemudian dekat sini dia akan tunjukkan value harga. Value penghantaran. Okey. Harga penghantaran untuk 4 buku tadi adalah RM9.20. Yang ini saja yang you kena bayarkanlah, RM9.20. Yang buku ni tak perlu bayar. Yang ni dia akan tolak daripada point tadi. Okey. So kalau setuju nak lakukan penghantaran, okey, tekan kat sini check out. Lepas tu masukkan user detail, okey. Kemudian continue. Lepas tu masukkan delivery detail. Kemudian continue. Lepas tu kat sini dia akan bagi tahu method delivery. Sama ada nak shipping, maksud melakukan penghantaran pos, kena bayarlah RM9.20 tu, ataupun tak nak maksudnya nak self pick up dekat company, tekan je self pick up kat company. Lepas tu tekan continue. Ini tak perlu bayar, perlukan pembayaran. Kalau nak hantar kat rumah, tekan je show shipping cost, tekan continue. Okey. Kemudian kat sini kalau confirm, tekan confirm, dia akan pergi ke tempat pembayaran. So tempat pembayaran tersebut boleh pilihlah sama ada, okey, dia payment gateway, sama ada nak gunakan credit card ke, debit card ke, okey, online banking ke pun boleh, tak ada masalah. So yang harga penghantaran tu saja yang perlu dibayarlah. Harga untuk barangan tersebut dia akan tolak daripada point. Okey. So itu saja untuk learning aid. Kalau ada soalan boleh tanya. Dan kemudian yang terakhir adalah progress. Okay. So dalam progress ni, okay, kat sini akan bila dah linkkan akaun anak kepada akaun ibu bapa boleh nampak maklumat berkenaan anak tersebut. Okay. So apa dalam progress ni? Dalam progress ni ada 4 fungsi. Fungsi pertama kita panggil dia newsfeed ataupun berita terkini lah. Okay. So contohnya, macam contohnya tadi, anak dia Zara Amanda ni 33 minit lalu ada jawab soalan sains. Anak dia dapat 15 markah. Nampak? So ibu bapa pun boleh tahu. Dan ibu bapa juga kalau nak tengok soalan tersebut, tekan je kat sini buka. So ibu bapa pun boleh tengok soalan apa yang anak mereka jawab. Walaupun ibu bapa tak ada akaun anak tu. So gunakan akaun bapa boleh nampak macam ni. Okay. Alright. So ini akaun pertama, fungsi pertama kita panggil newsfeed ataupun maklumat terkini. Fungsi yang kedua adalah email notifikasi. So bila ibu bapa dah linkkan akaun anak kepada akaun ibu bapa, setiap kali anak mereka jawab soalan, okey, bila dah tekan submit, automatik kita akan hantar email. So ibu bapa akan dapat email notifikasi. So ibu bapa boleh tengok daripada email dia, boleh nampak anak dia buat subjek apa, soalan apa dan sebagainya melalui email. So real time. So tekan je submit, ibu bapa akan terima email. So itu fungsi yang kedua, email notifikasi. Fungsi yang ketiga adalah, okey, ibu bapa juga boleh tengok kemajuan anak. So macam nak tengok kemajuan anak, tekan je kat gambar anak ni. Okey. Alright. So
So bila tekan kat gambar anak ni, dia akan pergi ke page anak tersebut. Walaupun ibu bapa tak tahu akaun anak ni, okey, punya password ataupun kata laluan, just pergi tekan gambar. Lepas tu kalau ibu bapa nak tengok kemajuan, tekan kat sini kemajuan. Okey, contoh tadi buat sains kan, tekan sains. So ibu bapa tadi nanti akan tunjuk kat sini macam dalam akaun anak tadi, laporan dalam akaun anak tadi akan tunjuk dekat akaun ibu bapa juga macam ni. So ibu bapa boleh dapat maklumat. So data ni dia akan synchronize lah daripada akaun anak kepada akaun ibu bapa. Contoh kalau akaun guru gabung pun, akaun guru boleh nampak laporan ni, kelemahan murid tersebut. Okey, so ini fungsi yang kedua. Fungsi yang keempat adalah dia akan keluar dekat sini bawah anak saya ni, okey. Dia akan keluar satu fungsi nama dia tugasan bulanan ibu bapa. So tugasan bulanan ibu bapa ni hanya untuk ibu bapa yang mempunyai anak daripada darjah 4 hingga tingkatan 3, okey. Hanya akan keluar fungsi tersebut pada setiap bulan kecuali bulan Disember pada minggu keempat. Okay. Setiap bulan pada minggu keempat dia akan keluar. Okay. Soalan-soalan tersebut kita akan buatkan untuk ibu bapa. Ibu bapa kat sini nanti akan tekan butang hantar saja. So bila ibu bapa tekan butang hantar tugasan tersebut, nanti anak buka dalam akaun anak akan tengok tugasan tersebut. Apa yang ibu bapa berikan. Okay. So sebab di sini kita nak ada engagement lah. Ada engagement antara anak dan ibu bapa. So ibu bapa boleh hantar tugasan tersebut dekat anak-anak mereka. Tanpa ibu bapa risau soalan apakah yang akan diberikan. Soalan tersebut kita akan berikan untuk ibu bapa. Ibu bapa perlu hanya tekan hantar saja. Okey. So itu saja untuk produk training hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ke bagi berkenaan akaun Island Ace Senior, bagi akaun murid dan akaun ibu bapa? Sebelum saya tutup untuk produk training hari ini. Ke ada soalan lain ke? So boleh tanyakan. So ada tuan-tuan puan-puan ada soalan ke? Alright, so kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada soalan, okey, kalau ada tiba-tiba nanti ada masalah ke ada pertanyaan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus hubungi technical support kita lah. Macam saya tadi boleh hubungi kita punya mobile technical support ataupun call office kita. Mobile technical support boleh hantar WhatsApp, boleh hantar Telegram. Okay. So kat situ boleh pertanyaan lebih lanjut ataupun boleh hantar masalah ke ini untuk kita selesaikan. Okay. So itu saja untuk product training hari ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi masuk ke product training. Okay. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk juga product training pada hari Khamis ni pada pukul 3 petang. Tapi untuk hari Khamis selalunya kita ada product training untuk Island Ace, akaun guru. Okay. Kemudian Island Ace Junior bagi akaun anak dan ibu bapa. Okay. So itu saja untuk hari ini punya product training. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.